Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muka surat berapa? 65. Kat mana ya? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Yang ketujuh daripada rukun sembahyang, melakukan i'tidal, iaitu mengangkat kedua tangan ke atas telinga, ke atas tinggi telinga seraya membaca Sami'allahu liman hamidah. Artinya Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Setelah tangan diturunkan dan berdiri tegak, terus membaca Rabbana lakal hamd mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, bagimu segala puji, sepenuh langit dan bumi dan sepenuh barang yang dikehendaki sesudah daripada itu. Baik, yang tidak maknanya kita bangun daripada rokok kepada qiyam semula. Bangun tu rukun sembahyang, tidak berdiri macam asal balik lepas daripada rokok. Kemudian angkat tangan ni masa tidak sami Allah tu sunat, bukan rukun sembahyang. Siapa yang bangun kepala saja tangan dah angkat, sah dah sembahyang dia. Cuma sunat angkat tangan. Angkat tangan sama tinggi dengan takbiratul ihram. Masa bangun tu kita kata sami Allahu liman hamidah. Maknanya sami Allah, telah mendengar oleh Allah, liman bagi mereka, hamidahu yang telah memuji Allah. Bila kita berdiri betul dah, maka baru kita kata Rabbana lakal hamd. Ni paling kurang ya? Rabbana lakal hamd. Sunat kita tambah mil'us samawati wal ard wa min ma syi'ta min syai'in ba'd. Rabbana lakal hamd, wahai Tuhan kami, bagimulah milik segala puji, sepenuh langit, sepenuh bumi, sepenuh apa yang kau kehendaki. Sekurang-kurangnya kita mesti kata Rabbana lakal hamd, baru dapat pahala sunat. Tapi tak kata pun boleh pahala juga. Tapi pahala Rabbana lakal hamd tak ada dah. Ini sunat mustaqillah. Dalam mazhab lain, bila kita sembahyang jemaah, imam berkata sami Allahu liman hamidah, makmum tak kata. Makmum jawab Rabbana lakal hamd. Nampak? Makmum yang kata. Tapi dalam mazhab Syafi'i, makmum dan imam semua berkata sami Allahu liman hamidah, dan makmum dan imam juga berkata Rabbana lakal hamd. Jadi benda khilafiyah. Nampak? Jadi ada setengah orang dia tak baca, tak apa. Dia jadi sami Allahu liman hamidah, tu imam kata, makmum kata Rabbana lakal hamd. Itu mazhab lain. Mazhab Syafi'i kita sunat kata satu imam sami Allahu liman hamidah, dan bila diri Rabbana lakal hamd. Kalau tambah mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd afdal. Ada setengah riwayat Rabbana walakal hamd, tapi yang kuatnya Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Kemudian membaca Allah Akbar, lalu melakukan sujud seraya membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Artinya maha suci Tuhan, a'la tu yang maha tinggi tu, wa bihamdih dengan puji-pujinya. Turun sujud ni tak angkat tangan. Turun sujud tak ada angkat tangan. Naik daripada rokok angkat tangan, turun kepada sujud tak ada angkat tangan. Dalam sujud tu kita kata Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita ulang balik Subhana rabbiyal a'la, ijma' ulama. Wa bihamdi itu berlaku khilaf. Jadi pandangan dalam ulama-ulama mazhab Syafi'i dan sebahagian daripada ulama mazhab Maliki mengatakan sunat pula tambah wa bihamdi, kerana ada beberapa hadis. Jadi ulama ni dihimpun hadis. Mungkin hadis wa bihamdi tak sampai kepada ulama-ulama mazhab yang mengatakan
Subhana rabbiyal a'la sahaja. Nah, dia gitu. Masa tunduk sujud ni, turun sujud, mesti beripak kaki, jari kaki ni mesti beripak. Nah, sekurang-kurangnya satu jari, jangan cokeng ini. Ni pendapat yang muktamad ni, kita nak keluar pada khilaf. Biar beripak gitu. 5 jari lipat gitu afdal. Tapi kalau semua tak ada cokeng ini atau begini terus, balik awal tu. Nak jadi tak imam ayu lah, tak imam main gini kaki. Biar beripak sikit. Walaupun di dalam kasut. Dalam kasut kita pakai, atau kita pakai stoken. Boleh pakai kasut, boleh pakai kasut semayang. Tak ada masalah. Payah nak buang, tapi jangan kasut tu najis. Dan nak ambil semayang tu kena buang, melainkan khuf. Khuf tak boleh buang, tak payah buang. Khuf ni maknanya kasut yang lebih daripada buku lali, yang sukar untuk dibuang. Kasut watar tak jadi. Jadi kalau kita semayang pakai stokan tak masalah. Kita sujud tangan pakai sarung tangan, tak ada masalah. Tak apa. Yang tak boleh berlapik dahi, ilang balik dahi. Laki-laki dan perempuan, dahi mesti kena pada latar. Sama ada latar tu papang atau semi atau mozaik atau kapek atau sejadah, tak kira. Tangan boleh berlapik. Tangan kita dengan ni panjang. Orang buat alik Mekah jubah, dah labuh sikit panjang, boleh kerja kekek. Ada mari. Jadi berlapik gini sah. Dia duduk baloh kata berlapik tak sah. Yang tak boleh berlapik dahi. Dahi tak boleh. Awal bunyi. Jadi orang baca subhana rabbiyal a'la ke, orang yang baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih ke, itulah kedah. Itulah kedah. Cuma mazhab Syafi'i kata sunat wa bihamdih. Yang ke-9, duduk antara dua sujud. Setelah membaca Allahu Akbar, bangun dari sujud, kemudian duduk dengan membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, ampunilah aku, belas kasihanlah aku, dan cukupkanlah segala kekuranganku, dan angkatlah darjatku, dan berilah rezeki kepadaku, dan berilah petunjuk, berilah kesihatan kepadaku, dan berilah keampunan kepadaku. Lepas sujud yang pertama, kita duduk, kita kata Allahu Akbar. Bila duduk sunat kita baca. Bila sunat, orang yang tak sedang nak baca Rabbil Fili, sahlah semayang dia. Tetapi sengaja meninggalkan Rabbil Fili, mukhalifus sunnah, menyalahi sunnah. Makruh. Makruh. Ni bacaan Rasulullah, Rabbighfirli. Rabbighfirli. Mana Rabbi, wahai Tuhanku. Asalnya Rabbi Irfirli, ada ya kat ber, tapi dia hazah ya. Kerana dia nak apa benda ni, nak wasal dengan Irfirli tu. Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunilah dosaku. Dosa banyak. Sebab tu orang semayang hapus daripada dosa. Sebab dalam semayang ada istighfar, ada minta ampun. Dalam tak semayang nak istighfar macam mana? Ada orang jenis tak semayang, tak semayang, tak puasa, ini langgar perintah agama, tapi duduk saja dia istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Ada faham? Dia jenis istighfar, jenis tasbih, jenis semayang. Ampunilah dosaku. Dosa banyak, dosa kita dulu memberi undi kepada golongan yang tak mahu kepada Islam. Kena minta ampun. Warhamni, dan kasihlah kepada aku. Itu molek. Rabbighfirli ni orang boleh baca di mana-mana. Kita duduk saja dengar atas lampu tak, tunggu kosmai mari. Kita pun kata Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Boleh pahala. Tapi bukanlah tepat disyariatkan di situ. Boleh pahala. Wajburni, jabbar, jabrun, maknanya tampung. Tampung.
Maknanya tampallah kekuranganku. Kita banyak bocor kan. Banyak bocor kita. Semayang bocor, puasa bocor, haji banyak bocor. Mata bocor, telinga bocor, hati bocor. Nak bocor belaka. Maka biarlah Tuhan sempurnakan kekurangan. Nah, kat mana kurang? Malah sikit dalam bab ni, biar jadi rajin sikit. Nah, warfa'ni, angkatlah darjatku. Darjat mana? Darjat di sisi Allah. Bukan naikkan pangkat aku di pejabat, bukan gitu. Takut angkat darjat yang biar aku naik jadi ketua pengarah pula. Bukan maksud itu. Maksudnya angkat darjat yang kekal, darjat yang tidak binasa. Mana darjat yang kekal? Takwa, soleh, sabar, tawaduk. Nah, darjat kekal. Warzuqni, rezekikan aku. Ni nak rezeki halal. Rezeki haram nak buh. Nah, siapa-siapa yang ada apa benda ni, faedah dalam buku simpanan bank dia, ambil faedah tu, beri pada tabung jihad. Boleh. Ulama-ulama fatwa. Jangan awak wakam. Faham tak? Kita simpan biti 10,000. Nah, ada anak pula, katakan 600 riyal. Kalau kita simpan 10,000 je, tapi 600 tu ada. 600 tu interest tu. Kita simpan biti di bank konvensional lah. Dengan sebab kita simpan biti tu, dia boleh buat rolling biti kita, buat niaga. Keuntungan perniagaan dia tu diri kepada kita atas persen daripada jumlah total duit kita. Nah, katakan semuanya perniagaan dia guna buat niaga, duit bank ni 10 bilion. Duit kita katakan 100,000. 10 bilion 0.10%. Katakanlah. Nah, kita dapat kosong pada 10% daripada itu. Tu faedah haram tu. Sebab pula haramkan keuntungan daripada perkongsian tu halal. Halal jika perniagaannya halal. Tapi perniagaan bank ni dia pinjaman. Kita banyak sebagai modal dia buat niaga pinjam orang. Pinjam 100,000 bayar 115, pinjam 200,000 bayar 230. Nah, keuntungan tu daripada riba itu diberi kepada kita sebagai faedah dalam saving account kita. Nah, jadi ambil faedah tu beri kepada tabung perjuangan umat Islam. Dr. Yusuf Qardawi fatwa halal untuk perjuangan. Guna untuk perjuangan. Tabung peperangan, jihad Palestin dan sebagainya. Jangan makan untuk apa benda ni? Individu. Baitul Mal dia blok. Dah tabung jihad sakit ni. Baitul Mal dia blok. Baitul Mal sonang. Orang suruh tabung jihad dia minta tabung sonang. Mu nak boleh sakit mu ni. Tak? Jangan marah. Tak perlu duduk depan. Wah dini, tunjukkanlah aku. Dah Tuhan tunjuk dah ni kita ni duduk ada jalan Islam. Banyak lagi dia tunjuk. Banyak lagi benda tak kemas. Nampak? Comel dari segi maknanya kita menyokong perjuangan umat Islam. Dari segi lain kita lemah. Lemah dari segi ibadat, dari segi puasa. Bukan apa-apa sokong parti Islam memang tu masuk surga tu. Bukan gitu. Banyak soal lain, sembahyang, puasa, zakat, haji, hak kejiranan, hak saudara, hak isteri, hak anak. Maksudnya tunjuklah dia jadi nampak hak molek, nampak hak betul. Wa'afini dan sehat. Sehat. Sehat mana? Rohani dan jasmani. Kita tak mau jasmani sehat. Orang ramal ni jasmani sehat. Sehat lah dia. Kalau dia temu ada benda ni sehat dia tengok kawan tu rumah banglo 2 hotel, kereta Mercedes 2 hotel. Ada syarikat 2-3 hotel pula, orang kerja 50-60 orang. Mula ada benda sehat ni. Sehat tu jasmani. Rohani surga tak apa. Tak pergi surga sibuk. Dia sibuk esok lagi ambil tiala siapa. Dosa teriling orang pinjam. Banyak lepas tu tak sihat. Sakit tu. Dia sebenarnya sakit.
Sakit dalam sehat. Tapi sakit tu kena berubat juga. Hospital tak aku. Nah, doktor kata sakit apa, Datuk? Saya sakit. Tak bisu kan, jadi jahil, tak tahu benda. Nampak? Doktor kata saya tak ada obat tu, sini hospital ada obat. Bisu kan? Nampak? Saya pun nak pergi kat saya sakit kat ni doktor tu. Doktor sibuk kau. Nah, sihat jasmani dan rohani. Maka makan belaka, biar makan belaka. Kan kita dua unsur, jisim dengan roh. Jisim ni tubuh badan kita boleh jamun. Jasmani, jisim itulah jasmani, berlembaga ni. Yang kedua roh. Dua-dua kena suap makanan belaka. Ulang sama dah. Makanan jisim, nasi, air, roti telur. Pau bodoh. Tu makanan jasmani. Makanan rohani, iman, ilmu, makanan. Dah kalau suap hak luar saja luar, hak dalam tak suap, jadi makan hak lain hak dalam. Jadi roh cari hak lain. Dia makan apa ni? Makan hak barat hak mari dalam TV, dalam wayang gambar, hak tu jadi makanan roh ni. Tu jadi ngota. Wa'fu anni, dan maafkanlah kita. Nabi tak berhenti minta maaf. Nabi tak berhenti minta maaf. Kita tak mau minta maaf, tak kena sangat. Batu molek ni, Rabiul Fili ni molek baca. Kalau kita baca laju pun sah juga. Sebab dia bukan Quran lah, dia doa. Jadi kita boleh baca biasa. Macam doa, macam doa ni macam cakap Rabiul Fili warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Ada orang kata tak kena baca tajwid tarannum apa semua. Rabbil fili warhamni wajburni, tu imam kata. Boleh baca lagu tu molek, tapi sebenarnya dia doa, bukan tartil macam Quran. Kalau Fatihah surah kena tajwid, kena jaga. Tak boleh baca laju-laju gitu. Tapi yang ni doa, Rabbil fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Dia tu tak sah, apa kena dengar wa'afu anni. Itu Quran laki sungguh. Sujud kedua setelah membaca Allahu Akbar, lalu melaksanakan sujud yang bacaannya seperti sujud pertama. Itu sujud sekali lagi. Duduk tasyahud tahiyat awal. Duduk ini dilaksanakan pada rakaat kedua. Caranya telapak kaki kanan tegak dan telapak kaki kiri diduduki sambil membaca tasyahud awal. Jadi duduk tasyahud awal ni sama macam duduk antara dua sujud. Ada 4 jenis duduk dalam sembahyang. Duduk antara dua sujud, duduk membaca tahiyat, duduk istirahat, dan duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat awal, duduk antara dua sujud, dan duduk istirahat dipanggil duduk iftirash dalam mazhab Syafi'i. Iaitu punggung kita duduk di atas kaki kiri, kaki kanan lipat gitu. Duduk tahiyat akhir saja dipanggil duduk tawarruk, iaitu kaki kiri keluar ke bawah beti kanan dan kaki kanan tegak lipat gitu. Tapi kalau kita buat kita pun sah juga sebab tak syarat begini. Sebab dia bukan rukun. Hak rukun tadi dalam sujud. Syarat dia mesti kena berlipat gini. Kemudian ramai lagi dia tak faham. Dia duduk faham masalah boleh ke tak ni. Duduk tahiyat akhir macam tahiyat awal. Jadi budak-budak baru belajar ni boleh. Duduk tahiyat akhir macam tahiyat awal boleh, tak ada masalah. Duduk tahiyat awal macam tahiyat akhir boleh juga. Cuma Imam Syafi'i kata afdal. Afdal ni lawan dia fadlu. Nampak? Duduk tahiyat akhir macam tahiyat awal, dia panggil fadlun, satu kelebihan. Nampak? Tapi kalau duduk macam tahiyat akhir, iaitu duduk tawarruk pada tahiyat akhir, Imam Syafi'i kata afdalu, lebih daripada hak lebih tadi. Bukan makruh. Dia gitu. Jadi siapa yang nak duduk tahiyat akhir ni, nak duduk macam tahiyat awal, saja nak duduk itu. Kenang duduk itu, tak ada masalah. Imam Syafi'i kata sunat. Faham?
Cuma afdal duduk macam tahiyat akhir. Bala bab duduk odoh. Orang bala orang joget ni tak ting. Masuk kampung dikir barat, orang sini dikir barat. Waktu tak mau bala. Duduk boleh belaka. Maksudnya kata sunat. Afdal duduk macam tahiyat akhir. Tak boleh nak duduk sampai sakit ni. Duduk sekadar boleh. Ni kata sakit kan. Nak duduk macam ke tahiyat awal sakit. Boleh duduk kena selepok itu. Kaki kena tubik banyak. Duduklah sekadar boleh. Mastata'tum Nabi kata. Sekadar kamu boleh duduk. Tak ada perasaan benda yang kita tak mampu. Bahkan kalau kita duduk maknanya lagu mana jenis rupa duduk pun dia kata sah dah. Sah belaka. Doa bacaan tahiyat awalnya at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Inilah sekadar tahiyat awal. Pada kurang daripada ini sunat sujud sahwi. Kita tertinggal, katakan tertinggal Allahumma salli ala Muhammad. Sunat sujud sahwi. Kerana dia ada sunat aba'at ni tahiyat awal. Bacaan tahiyat tu sunat aba'at, selawat atas Nabi pun sunat aba'at. Selawat kepada Nabi dalam tahiyat akhir rukun sembahyang. Situ orang pelik. Dalam kitab-kitab besar dia beri penerangan pula. Sekurang-kurangnya tahiyat kalau gini sah dah. Gini sah. Kita tak mesti benda tu. Sebab takut budak-budak baru ni jadi peling pula dah. Jadi ambil tahiyat apa asal ni lah. Inilah tahiyat awal. Cuma baca dengan, walaupun dia itu adalah doa, dia adalah zikir, tidak wajib lah taranum lagu macam Quran, kena ikhfa apa semua, tapi wajib kena pelihara baris dan harap makhraj dia. At-tahiyyah. Baca dengan ha, at-tahiyyah, bukan dengan ha, at-tahiyyah. Mudah saja. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Maksudnya segala kehormatan, keberkatan dan kebahagiaan dan kebaikan milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Orang tak hafal lagi budak-budak ni boleh baca pendek-pendek. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Boleh baca gitu. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Tak apa. Maksudnya sejahtera atas kamu wahai Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rahmatullah dan kasihan Allah, wa barakatuhu begitu juga keberkatan Allah. Assalamu alaina. Sejahtera juga atas kita semua. Wa ala ibadillahi salihin. Dan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Ulama kata siapa yang tidak semayang tak masuk dalam ibadillahi salihin. Orang tak semayang, orang yang tidak mengerjakan rukun Islam, tak masuk. Jadi kita tak baca. Katakan sedang semayang, orang Mekah sedang semayang. Orang Mekah semayang pukul 1 semayang Isya. 1:30 semayang Isya. Dia baca Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dan juga ya Allah ya Tuhanku, selamatkan kami dan hamba-hambamu yang soleh-soleh. Kita di Malaysia ni pukul 1:30 pagi duduk boleh. Maka dapat juga doa tu kepada kita tengah tidur. Syarat kita orang menunaikan perintah rukun Islam. Semayang. Jadi masyarakat dah semayang awal dah masuk ni. Hamba-hamba yang soleh. Soleh ni orang baik-baik dah. Tak lepak lah situ sini. Lepak itu bukan soleh, itu koleh kacang. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, limpahnya rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sekurang-kurang tahiyat. Kemudian tasyahud akhir. Cara duduknya kaki kiri masuk bawah kaki kanan, jari
tetap mengejak tanah jari tu sambil membaca seperti pada bacaan tasyahud awal, ditambah selawat Nabi je, dan selawat pada Nabi Ibrahim dan keluarganya, itu sebagai berikut. Jadi duduk tahiyat akhir, duduk punggung duduk atas bumi. Cuma tahiyat akhir beza dengan tahiyat awal. Tahiyat awal sapakan Allahumma salli ala Muhammad. Tahiyat akhir ada tambah lagi wa ala ali Muhammad. Tambah gitu. Nampak? Dan afdal baca salawat Ibrahimiyah. Ada sebut Nabi Ibrahim. Wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, limpahkanlah rahmat ke atas keluarga Nabi Muhammad. Sambung untuk keluarga Nabi, sebagaimana pernah engkau beri rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, dan limpahkanlah berkat atas Nabi Muhammad serta para keluarganya, sebenarnya engkau beri berkat pada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Di seluruh alam engkau lah yang terpuji dan maha mulia. Tadi dekat tahiyat awal dia kata selawat Allahumma salli ala Muhammad. Dekat tahiyat akhir pengarang tulis wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada sayyidina tadi, tak ada sayyidina. Supaya kita nak faham bahawasanya masalah sayyidina bukannya syarat sah sembahyang, bukan rukun sembahyang. Masalah khilafiyah. Masalah khilaf, bukan masalah pokok, masalah cabang sahaja. Balas pula bab sayyidina. Yang bodoh. Suruh ngaji tak mau ngaji. Dia ngaji dah ngaji Mekah 8 tahun. Budak ngaji lagi tu. Kalau mau kata gitu. Sebab apa? Sebab ulama hak besar-besar dia kata khilaf. Baca pun sah semayang, tak baca pun sah semayang. Tak? Benda khilaf. Mu baru pergi ngaji 8 tahun, mana besar dengan ulama besar. Syekh Sahasanain Muhammad Makhluf almarhum, dia mufti besar negeri Mesir. Bukan mufti Perak, mufti besar Mesir. Pada Mesir nak jadi mufti boleh. Kalau macam ke mufti Malaysia boleh jadi, Mesir tak boleh. Mesir ni negeri ulama. Ramai ulama. Dia juga menganggotai ahli majlis fatwa Universiti Al-Azhar tahun 50-an. Orang bahas balas masa tu. Ada dah timbul dia kata bid'ah. Baca sayyidina dalam selawat. Dia jawab dah hukumnya khilafiyah. Siapa yang tak baca sayyidina sah dah sembahyangnya. Siapa yang tambah sayyidina dia boleh pahala sunat kerana beradab dalam menyebut nama Nabi. Ni mufti Mesir. Kalau kita nak marah, jangan marah kita, marah mufti Mesir. Dr. Wahbah Zuhaili sebut dalam kitab dia Al-Fiqh Al-Islami. Dia kata khilaf. Setengah ulama, antaranya ulama-ulama fiqh mazhab Syafi'i mengatakan afdal. Ini Dr. Wahbah Zuhaili kata dengan sayyidina. Tapi siapa yang tak kata sayang Allah salli ala Muhammad saja, sah sembahyangnya kerana asal pada hadis. Jadi dua-dua betul lah ke? Jawab Dr. Wahbah Zuhaili. Kita ustaz kapur nak lawan kau. Mu nak lawan juga, mu buat kitab macam Dr. Wahbah Zuhaili buat. Tafsir Al-Munir 16 kulit tebal itu 16 putih. Mu buat kitab gitu baru boleh nak sanggah dia. Tu ilmu baru sikit. Benda khilafiyah asal nak balas dah. Ulama besar-besar kata. Syekh Ali Jadul Haq mantan Syekhul Al-Azhar. Ulama besar. Syekhul Azhar orang panggil dia. Syekh besar. Dia kata khilaf. Siapa tak baca sah, siapa tak baca pun sah juga semayang dia. Siapa yang maknanya cenderung pada pendapat mengatakan afdal baca sayyidina, dia baca boleh pahala ke dia. Ini jawapan ulama-ulama besar. Bukan ulama sederhana besar, ulama besar. Kita bukan ulama besar, ustaz kampung. Sabarlah. Yang ke-13 salam. Tapi nak baca sayyidina biar betul. Sayyidina pasal dia mansada kaumahu.
As-sayyid man sada qaumahu, dalam kitab Lisanul Arab. Sayyid mana mereka yang memimpin kaum. Maka pemimpin yang paling besar dia sayyid panggil. Dah tu panggil nama Said. Nah ni. Tapi itu bukan bermakna pemimpin. Itu nama. Nah, dia apa nama Said kan? Dia bini dia Sarifah. Dia Said. Nah, Said tu bukan dia tu pemimpin. Said tu dia nama. Dah, Said Abdullah, Said Najib. Dah. Nampak? Itu makna nama. Tapi dalam bahasa Arab, Sayyid, kalau kita belajar Melayu Romi, S-Y-E-D. Arab, sin, ya, ada sadu. Dal. Sayyidun. Maknanya, man sada qaumahu, orang yang memimpin kaum. Pemimpin paling besar, siapa paling besar? Tengok, nama mana dia pimpin? Maka yang paling ramai dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Kan? Sebab sama ada umat Ibrahim, umat Musa, umat Nabi Daud, sekalian umat, Nabi lah pemimpin paling besar. Nabi kata, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Akulah pemimpin besar umat manusia. Sayyidu waladi Adam. Akulah Said, maknanya pemimpin besar. Nah, Bani Adam. Bukan aku sombong, bukan. Tapi hakikat. Nah, suara sejauh lagi. Nah, besar dari segala pemimpin hak dia Nabi Muhammad. Nah, maka kata Wicamil sikit, Allahumma salli ala sayyidina. Jangan sayyidina. Sayyidina boleh duduk main geng lah kata. Nah, boleh witi tu. Tu sayyidina tu. Macam mana tu? Sayyidina. Ya, memang kaki main tu. Nah, ingat nak Allahumma salli ala sayyidina. Tapi kalau kita cakap luar ni tak apalah, Sayyidina. Tapi dalam bacaan sembahyang, walaupun bacaan itu sunat, tapi bila kita baca doktor tak boleh pahala. Kalau bacaan tu rukun, doktor tak sah ulang balik. Hak luar tak apalah, Sayyidina. Tapi kalau dalam segi ibadah, kita kata dengan tepat, Allahumma salli ala sayyidina. Ya tu baris di bawah. Dia majrur dengan adab. Akhir sekali salam. Selesai membaca tahiyat akhir, kemudian membaca salam dengan menoleh ke kanan dan ke kiri lapahnya, Assalamualaikum warahmatullahi. Artinya, keselamatan dan rahmat Allah semoga tetap pada kamu sekalian. Salam sekali, hukumnya rukun sembahyang. 2 kali salam tu sunat. Assalamualaikum paling kurang. Kalau assalam saja tak sah. Mesti Assalamualaikum. Kalau kita baca Assalamualaikum, bid'ah. Sebab Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usolli. Nabi tak kata Assalamualaikum, Assalamualaikum. Itu hadis-hadis yang datang kepada kita. Walaupun ada setengah orang kata salamun alaikum, itu sah. Tapi dia kerana membawa maksud yang sama. Jadi Assalamualaikum itu maksur dia panggil. Maksurah, benda yang datang kepada kita daripada Nabi sendiri. Assalamualaikum. Sunat tambah warahmatullah, kerana ada hadis yang meriwayatkan warahmatullah. Wabarakatuh tak sunat, mengikut pandangan yang ramai di kalangan ulama. Mereka salam dua sembahyang. Tak ada tasyahud. Tak sah. Dia rukun sembahyang. Tiap-tiap rukun kauli mesti disebut dengan betul. Tajwid pula tasydid, kena tasydid. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada tasydid atas sin tu. Alif lam dia tu cikgu. Alif lam nak masukkan assalam. Alif lam syamsiah. Kalau al-qamar alif lam tu. Qamariyah. Anda. Jadi kalau kita salam sekali Assalamualaikum, patut keluar air kecing atau terkentut sah dah sembahyang kita. Kerana sekurang-kurangnya Assalamualaikum. Cuma haram kita sambung sekali lagi Assalamualaikum belah kiri pula, sebab kita batal dah wuduk. Sunat kita niatkan salam itu kepada segala mereka yang ada di kanan dan kiri kita.
daripada manusia dan para malaikat dan jin Islam. Sunat. Kita dah Assalamualaikum warahmatullahi. Maknanya sunat kita hadirkan dalam hati kita, niatnya kepada orang-orang Islam, jin dan malaikat. Itu juga. Bila imam beri salam, kita jawab dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi niat jawab salam imam tu lah. Jangan jawab ni mulut. Jawab ni mulut balik awal. Imam Assalamualaikum, makmum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jangan kering terus juga tu. Sunat jawab pun dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Keluar daripada sembahyang. Wallahu a'lam. Tiada soalan. Bagaimana cara niat atau lapah nazar dengan betul? Banyaklah contoh-contoh. Yang ulama buat. Ini masing-masing punya ulama ni dia ibarat gini. Ulama ni ibarat gini kerana Nabi tak sebut. Di dalam hadis nak contoh lapah nazar ini. Jadi di antara contohnya kita kata gini. Aku bernazar kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan menyembelih seekor lembu apabila aku baik daripada penyakit. Contoh. Jika aku dapat pekerjaan ini, aku wajibkan ke atas diriku sembelih seekor lembu. Nazar tak sebut kata nazar tak, tapi wajib ke atas diriku. Atau dia tak kata wajib, dia kata aku nazar, aku bernazar akan menyembelih seekor lembu kerana Allah apabila aku dapat pekerjaan ini. Dia mesti sebut di mulut. Hukum pakai ubat ketiak atau minyak rambut yang ada alkohol dan tidak mengetahui berapa kandungan alkohol ketika solat dan sebagainya. Sekarang ini alkohol dia ada dua. Satu alkohol yang dibuat daripada najis, satu alkohol yang dibuat daripada benda yang tidak najis. Kalau alkohol yang diletakkan kepada obat tiak dan minyak rambut ni bukan alkohol yang dibuat daripada najis. Bukan alkohol untuk buat liquor, untuk buat whisky. Itu alkohol daripada bahan air. Jadi tak ada masalah. Soalan seterusnya. Terangkan apa hukum letakkan atau tampal ayat Quran bercermin di cermin belakang kereta. Hukumnya harus. Boleh letak. Boleh letak atas kosing, tempat kita pijak, duduk atas kosing. Atas kosing seat kereta dia buat ayat Quran tak boleh. Datar tak apa. Belakang tak apa. Tidak pergi belakang depan. Bukan belakang seluar kita kata ayat Quran. Belakang kereta cermin atas tu kita tulis. Tak ada masalah. Orang pun tengok ayat Quran. Lebih baik daripada tutup tepek benda lain. Adidas lah, Poma lah. Adidas tak payah sekarang ke kita. Buh juga. Baik buat ayat Quran. Boleh tak khabar jadual kuliah pada malam yang lain dan tempatnya? Nak khabar ni banyak lah. Kena ambil dengan Cik Mak tadi ambil siapa tanya ni, ambil dengan Cik Mak, ambil video ni, ambil apa benda ni jadual. Jadual. Budak-budak jadual. Kita tak buat jadual, budak-budaknya bakal buat. Orang kecil, orang bola kecil pun ada. Orang ada internet tengok dalam internet. Orang tak tahu juga, tak tahu jadual kuliah ni, mesej guna nombor hak ada di CD, luar CD tu ada nombor. Mesej tu nombor tu, tanya malam ni di mana kau? Dia jawab. Robot dia tukang jawab. Ada robot situ. Jangan kau ngarut kali jawab robot mana boleh cakap. Mesej je. Lepas tu esok masjid sendiri mana esok masjid sendiri. Kalau kita datang lewat berjemaah, bila selesai takbiratul ihram, imam rakaat, maka makmum pun rakaat sama imam pada biasanya. Akan tapi saya baca sebuah kitab fiqh jauhi lama mengatakan bahawa selain daripada pendapat yang tersebut tadi, boleh kita teruskan baca Fatihah walaupun imam telah rakaat dan dimaafkan hingga 3 rukun yang panjang, iaitu kita mesti bersama dengan imam dalam sujud yang kedua. Di rakaat tersebut, kalau tak boleh bersama dengan imam dalam sujud yang kedua itu, makmum mesti niat mufarakah. Kalau tidak, batal sembahyang makmum. Ini bermakna sama hukumnya dengan makmum muwafiq yang membaca Fatihah yang lambat bacaan Fatihahnya.
Soalan betulkah kenyataan kitab Jawi tersebut? Betul lah. Tapi itu bukan pendapat yang muktamad dan masyhur dalam mazhab Syafi'i. Itu pendapat yang dhaif dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang kuat, pendapat yang muktamad, yang masyhur dalam kitab-kitab fiqh, iaitulah barang siapa yang masbuk, dimari bacalah Fatihah sekadar dan imam rakaat, maka rakaatlah. Seorang ayah meninggal dunia, meninggalkan waris pemakan pesaka, iaitu isteri dan beberapa orang anak. Semua sudah dewasa, tak ada anak yang bawa umur. Ayah itu meninggalkan beberapa harta pesaka seperti tanah dan rumah tempat tinggal, pencen bulanan, wang simpanan, tanah kebun yang sudah mengeluarkan hasil, kereta, pakaian dan sebagainya. Banyak harta ayah dia. Bolehkah baju dan anak bolehkah balu dan anak-anak iaitu waris pesaka ini terus menggunakan ataupun makan harta peninggalan ayah itu sebelum difaraid antara mereka? Jawabnya boleh dengan persetujuan segala waris. Waris itu tak bagi aja pitih tu. Maksudnya bagilah pasal kebun ni, nak sewa rumah ni. Jadi makan macam biasa dulu. Waris setuju belaka. Hak kebun, hak pitih, hak getah ni hak bayar api, hak pitih rumah sewa ni buat makan ramai-ramai. Jadi tak bagi secara tu ikut faraid. Boleh dengan persetujuan waris. Cuma sunat dibahagikanlah, supaya mengelakkan perbalahan. Dengan persetujuan semua waris, pemakan pesaka boleh tak harta pesaka tu didermakan untuk kebajikan di atas nama si mati? Boleh. Semua waris bersetuju. Tak ada waris yang masih kecil. Setuju supaya harta dia 10,000 ni atau 100,000 ni buat rumah anak yatim atau buat masjid, contohlah. Tapi kalau ada seorang yang tidak setuju, maka dibahagikan bahagian dia itu kepada yang tidak bersetuju. Faham tak? Batu yang penting persetujuan. Bolehlah harta-harta, bilakah harta itu harus difaraidkan? Tidak adalah disebut dalam hadis mana-mana berapa jam selepas mati, berapa hari. Cuma segera. Pada adatnya disegerakan. Bolehkah harta itu disyarikatkan semuanya di kalangan waris pemakai pesaka? Boleh. Dengan persetujuan segala waris. Harta itu dijadikan harta syarikat keluarga dia. Tapi dalam hak syarikat itu adalah bahagian masing-masing. Mesti ada bahagian masing-masing. Sebab kalau mati pula ahli syarikat, ahli lembaga syarikat, jadi pesaka pula bahagian tu. Jangan tak tahu, jangan nama saja masuk. Tak tahu bahagian-bahagian, ada bahagian. Bahagian itu mengikut faraid Islam dalam syarikat tersebut. Harta tu 100,000 buat syarikat. Harta pesaka tak bagi. Tapi harta persen memilikan syarikat itu mengikut faraid. Nampak tak? Ini 1/6, ini 1/8 katakan. Ini 1/3. Bolehkah? Habislah. Soalan seterusnya. Suami berkata berhenti, kalau mu beri undi kepada parti Islam, maka jatuh talak satu ke atas mu. JKK. Iaitu di hari pengundian. Soalannya, adakah gugur talak ke atas istrinya itu sebab beri undi pada suatu pertubuhan dan organisasi yang bermatlamatkan Islam adalah satu kewajipan? Baik. Kata setengah ulama, taklid seperti ini tidak sah. Kerana taklid melarang berbuat perkara yang wajib. Nampak? Seperti melarang daripada perkara yang mesti. Kalau mu makan nasi, minum air, nampak jatuh talak, tak boleh. Taklid lagu tu. Faham? Taklid tu lara kata setengah ulama. Jangan kau orang tu tak makan nasi. Tak boleh jadi mudarat kau orang. Lek ni mudarat, lek ni mudarat. Nak makan nasi jatuh talak. Nak makan nasi lapar perut, apa beras tu. Jadi tak orang tak taklid lagu tu. Kata setengah ulama, bila taklid yang membebankan sebelah dua-dua belah, maka hukumnya lara taklid lagu tu. Sedangkan menyokong parti Islam itu hukumnya wajib. Bukan kita kata ni ulama-ulama fatwa. Bukan Tok Guru Haji Haji kata. Bukan. Ulama-ulama. Di antaranya pengarang kitab Penawar Bagi Hati. Iaitu Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Yang kitab ni orang UMNO pun mengaji, Sakar juga. Dan orang PAS pun mengaji juga kitab ni.
Dia yang fatwa. Jika ada satu di tanah Melayu ini, wajib umat Islam menyokong Parti Islam se-Malaysia. Fatwa ni dikeluarkan pada tahun 60-an. Jadi lagu jadi lagu. Jadi dia ngundi sokong juga Islam. Nampak? Macam larang semayang, larang puasa. Kalau mu semayang 5 waktu, haram makan rezeki aku. Tak boleh. Jadi aku jadi lagu. Kataan itu lagu. Sebab semayang 5 waktu itu wajib. Masa arwah saya hidup dulu, dia jual tanah arwah adik saya. Masa arwah emak. Arwah emak saya hidup dulu. Dia jual tanah arwah adik saya. Saya belilah, tapi tak bayar lagi. Saya kata ke mak, nanti saya pencing lah, esok saya bayar lah. Soalan saya, berapa nilai harga tanah itu? Mana kita tahu tanah tu? Saya tanya orang masa itu lebih kurang 20 hingga 30 ribu. Soalan saya, adakah harga tanah saya beli itu dengan harga semasa itu, harga masa saya pencin esok, atau harga masa mak saya suruh beli dulu? Mak dia jual tanah adik dia, dah mana sah? Dah sah yang dia beli. Mak dia nak jual tanah adik dia ke dia? Dah mana sah? Mak dah dijual tanah anak. Tak sah. Tak sah. Ayah jual tanah anak, tak sah. Anak dia tanah ada, ayah pun ambil tanah anak, jual ke abang. Mana sah? Tak sah. Mak kena jual tanah mak. Faham lagi? Mak jual tanah adik dia tak boleh. Tanah anak dia, tanah adik berarti tak boleh. Tak sah ni. Selagi soalan, adakah tanah lot itu dibagi saka? Sebab masa arwah ayah saya ada dulu, sebelum arwah mak saya mati lagi, dia sudah bagi tanah kepada anak laki-laki di kampung lain, dan anak-anak perempuan kampung lain pula. Jadi ayah itu bagi dah masa hidup. Saka hidup orang panggil. Puang sini, laki sini. Jadi arwah adik laki-laki saya mati, tanah dia lah saya beli. Dah beli dengan siapa? Kalau ikut akal, adik-beradik perempuan saya tak bolehlah harta pusaka tu. Memanglah, sebab bagi dah masa hidup. Ayah dia kata dah, tanah hak Bukit Bayau, kui dah kemung. Semek. Dengan lijah, seluk seorang. Tanah hak di Batu Buruk, mu. Dalah. Dengan mamak, umpamanya. Seluk seorang. Jadi bila mati, tak ada saka. Tanah tu ada lagi saka. Beri masa hidup, faham tak? Saka ni, masa nak sebelum mati tu milik hak mati tu lagi. Faham lagi? Lepas tu dia pun mati, maka itu dipanggil tarikah. Tarikah dari lapan tarkun, mana peninggalan si mati. Hak ni bukan tarikah, hak tu harta adik dia. Jadi bolehkah anak adik dia, nak dara dia, isteri adik dia, hak dia bagi. Soalan seterusnya, apakah hukumnya seorang itu menyokong BN atau UMNO? Ada pula. Dia gini, dia bukan atas nama PAH ke UMNO ke BN ke, dia bukan. Dia atas dasar. Nampak? Dia sokong-sokong. Ni bukan parti saja, segala aspek kehidupan kita. Dalam kampung kita, orang nak buat surau. Nampak? Nak buat surau, tanah yang satu. Hak sepuak kita tak buat surau, kita buat Kelab Malang. Faham lagi? Jadi wajib orang dalam kampung tu sokong hak puak-puak nak buat surau. Kalau dia sokong puak-puak hak nak buat Kelab Malang tu, dia berdosa. Nampak lagi? Itu contohnya. Lepas tu di dalam sebuah negara, siapa yang nak menegakkan Islam, bukan dengan perkataan, dengan amalan. Dengan perkataan semua orang kata Islam lah tu, dengan amalan. Setakat ni golongan mana yang maknanya menolak kemungkaran dan mendirikan bekal-bekal kebajikan. Satu golongan ni jelas, maknanya menganjurkan
benda-benda maksiat. Dalam TV penuh dengan maksiat. Nah, kalau kita pergi di Kuala Lumpur minum arak dalam luar belah jalan begitu. Jalan Bukit Bintang, jalan Sultan Ismail, jalan Piramli, bergudung Liwating tadi, kedarah arak. Dah, mu khabar atas belakang, aku khabar atas belakang. Dah, batu buat tempat joget pula dengan disco, dengan long, dengan apa itu jelas maknanya menganjur kalau maksiat itu. Siapa yang kita dah tahu lah lagu tu, maka haram kita sokong orang yang menganjurkan perkara-perkara seperti ini. Hukumnya haram. Ya, tak boleh. Bukan atas nama. Kalau maknanya Fatipah ni dia menganjurkan majlis-majlis maksiat. Tak, majlis minum arak bersama untuk guru. Dia buat. Maka haram kita sokong. Tak boleh lah. Tak boleh sokong. Lagi, bukan atas nama. Apa pun seorang itu menolak hukum hudud. Tolak lagu mana? Umum. Tolak tu mana dia kata tak wajib hukum hudud. Batal Islam dia. Kita tangguh dulu. Kita akan buat pada tahun 2012. Pasal kita perlukan beberapa orang pakar dan kita akan hantar. Beberapa orang maknanya untuk berlatih ataupun belajar memahami selek balik hudud dan sebagainya di luar negara. Itu lain. Itu tangguh. Tapi kalau tolak, tak wajib, dah dibuat hudud itu zalim, hidup itu tak sesuai dah. Maka jawab daripada mufti-mufti dalam kitab fatwa masing-masing, termasuk mufti Terengganu. Nampak tak? Mengatakan hukumnya adalah jadi batal keislaman. Mufti Terengganu, almarhum Allah yarham Datuk Zubir, orang Gelubuk. Saya pernah dengar fatwa dia. Orang yang tolak hudud, orang yang kata hudud ini tidak wajib, hudud itu tidak, hidup itu zalim, tak sesuai daripada zaman sekarang, batal Islam dia. Bukan jadi sini, jadi tak ada agama. Soalan seterusnya, hisap rokok batal tak wudu? Yang kedua, mandi wajib telanjang sah ke tak? Ni mu tanya ni, mu suka dah. Memang dia tanya pasal dia suka tadi ni. Awal dia suka dah. Belik-belik lama mu tanya. Hisap rokok dia kata batal ke tak wuduk? Jawabnya batal lah wuduk kalau masa hisap tu kentut. Hisap susu pun tak batal wuduk. Mandi telanjang sah ke tak? Sah. Bak mandi-mandi ni sailanul ma'ala jami'il badani. Nampak? Biniyatin. Baca ada syarat pula, bima'in mutlaqin. Ratakan air sekalian badan dengan niat, iaitu dengan keadaan atau mandi yang wajib. Dan dengan air mutlak. Sah. Walaupun telanjang. Mandi pakai lekat pun sah juga. Asal kata mu telanjang ke mu pakai baju lekat siap dengan kolok dengan saping mandi junub. Sah juga syarat kata. Cuma tak ada lah ulama larang, maknanya mengatakan haram kalau mandi junub telanjang. Cuma yang ada ulama kata haram mandi telanjang ni mengambil wuduk. Haram mengambil wuduk itu telanjang. Hukum lelaki pakai gelang ada khilaf ke tak? Tak ada khilaf. Gelang bukan pakaian laki-laki, pakaian perempuan. Perhiasan tubuh laki-laki ialah cincin. Kalau kepala, serban. Nampak? Perhiasan orang panggil. Perhiasan. Adapun gelang, rantai, subang, kalung, ketuk, itu perhiasan kaum wanita. Nampak? Maka kata Nabi SAW yang maksudnya melaknat oleh Allah akan lelaki memakai perhiasan perempuan. Tuhan laknat. Maknanya jauh pada rahmat. Jadi kalau sek-sek muda pakai gelang tu tak payah pakai gelang. Pakai cincin. Cincin ni laki-laki dan perempuan boleh pakai. Banyak lagi perhiasan lain yang Islam tak larang. Pakai baju lawa-lawa, pakai baju smart-smart. Baju kemeja. Tak wajib pakai jubah. Tak wajib pakai macam sunnah Nabi. Faham? Kita pakai baju fashion orang barat pun tak salah. Baju western, baju coat tak salah. Ada apa pakai baju coat? Pakai luar coat, smart je. Kasut kulit tu. Naik menakak. Apa? Nak pakai nak jangok.
Tapi kalau hak perhiasan perempuan dia ada hadis, tak boleh. Hak lain tak apa. Tak mau pakai jubah, mau pakai belakang, nak pakai seluar comel, seluar side, seluar jean boleh. Seluar korok rim pun boleh. Rasa kata jean, jangan mendedahkan aurat. Pakaian kapi ni hak khusus untuk orang kapi tu saja pakai. Tak ada. Bangsa itu dia pakai. Tak boleh. Macam orang Tok Cat, bangsa lain tak akan macam Tok Cat. Macam baju Tok Cat tu kan, baju kuning. Baju kuning Tok Cat tu, putih akak je itu. Tak akak, baju Jepun tak akak, Tok Cat dia pakai. Tu haram pakai. Tapi kalau macam kata baju seluar jeans, orang Jepun pakai, orang ni pakai, tak ada haram tu. Tak ada haram. Apa hukum bagi orang yang kencing berdiri? Jawabnya lawas. Jadi pendapat yang muktamad, yang kuat dalam mazhab Syafi'i dan jumhur ulama, kencing berdiri ni hukumnya adalah makruh, bukan haram. Makruh. Sebaiknya kencing duduk. Apakah azab bagi orang yang tikam dan buat ekor? Tidak sebutlah dan buat ekor ni dalam mana-mana hadis, tapi judi. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amal syaitan. Judi, arak. Arak dan judi. Arak, minum arak dan judi. Iaitu nombor ekor lah. Magnet. Toto. Adalah kotor, keji daripada kerja-kerja syaitan. Nampak? Jadi orang yang main nombor ekor, orang yang berjudi ni adalah tentera syaitan. Tentera syaitan. Lepas tu tak boleh jadi wali. Main nombor ekor dia jadi wali tentera syaitan. Azab dia tak sebutlah orang yang mananya main nombor ekor ni lagu-lagu mana-mana. Cuma disebut orang yang makan daripada usaha yang haram, maka dia akan makan api neraka di dalam perutnya, di dalam alam di hari mahsyar nanti. Faham tak? Orang berbuah api dalam perut dia. Bolehkah jimat dengan isterinya di malam Ramadan, kemudian beliau mandi wajib pada siang hari, sedangkan beliau berpuasa siang hari? Jawabnya boleh. Boleh, tak ada masalah. Jangan jimat siang hari dah. Malam dia setubuh isteri dia, esok dia bangun tu pukul 6.45 dah, subuh dah, baru nak mandi wajib, sah. Hukumnya sah. Kerana tidak syaratkan puasa itu suci daripada hadas janabah. Yang syaratnya suci daripada hadas haid dan nifas. Nampak? Hukum bermain gitar. Main suka-suka saja, menghilangkan boring gitu. Jawab sama dah ni tak? Ni kita buat taklik. Syaratnya mu bangun dah nak tengok masa. Kau jawab. Aja bangun. Nak kata haram, tidak ada nas yang mengatakan haram. Cuma ulama buat taklik dengan lagu. Tak, siapa bahan lagu, siapa memuja-muja sini katanya akan perempuan. Siapa dok semayang. Maka hukumnya memang haram hak tu. Ataupun dijadikan sebagai maknanya matlamat. Bukan untuk bukan hiburan saja. Ada orang kata lagu ni dia menenangkan jiwa. Salah. Tak boleh kata gitu. Dengar lagu, dengar, tapi jangan kata dia menenangkan jiwa. Yang menenangkan jiwa, Tuhan kata dalam Quran, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Tenang jiwa ni dengan zikrullah. Mu minat lagu tak ada salah. Tapi jangan kata siapa lagu tu menenangkan jiwa. Tak betul lagu tu. Kita kata haramkan kita tu, isu Islam sekarang main kita ada album baru. Dalam YouTube. Jadi betul lah setengah-setengah ulama yang tidak keras sangat. Jikalau maknanya bertujuan untuk menggemarkan orang kepada Islam, seperti lagu-lagu yang memuji-muji keberanian di medan tempur dan sebagainya, maka lagu-lagu itu tidak salah pada syarak. Jadi batulah. Jadi nak keras sangat dalam bab ni, cuma kita ni budak-budak ni bahan lagu banyak. Jadi kita dah kata boleh main kereta kau bahan lagu ni. Jadi kita tutup sikit. Seolah-olah macam haram. Ada comel bawa kang tak ada masalah. Soalan seterusnya,
Lebih sikit masa dah boleh. Apa hukum Idris menyimpan sideburn panjang? Idris mana pula ni? Mu ni kacau mu ni. Kawan kau yang tepuk all ni. Simpan sideburn panjang. Sideburn ni panjang, tak simpan ada masalah. Sebab tu ada dalam bab wuduk, siapa yang tali tudung dia panjang, yang jambang dia panjang, maka pebar di atas pipi dan apa boleh pipi, maka tak wajib kita rata sampai ke pipi masa basuh muka mengambil wuduk. Nampak? Saya berpanjang hak ni bawah sini dia jadi jambang sini. Tak ada masalah. Yang ada larangan kuku panjang. Kukunya enggak panjang, kuku panjang. Macam tu kuku. Asal hilang barang jumpa Tok Rama. Macam mana nak lihat orang macam ni ustaz? Tolong jelaskan hadis akibat perbuatan ini. Dia gini, bomo ni bukan salah. Bomo ni bahasa Melayu lama. Yang sebenarnya dia setengah daripada bomo itu adalah tabib. Tabib itu bahasa Arab, Melayu panggil doktor. Doktor ini bukan makna orang yang berubat orang menggunakan alat-alat modern kan. Doktor ialah orang yang kerjanya merubat orang, mengubati orang, memeriksa sakit orang. Tu doktor. Orang panggil, orang putih panggil doktor. Orang Arab panggil tabib, orang Melayu panggil bomo. Tapi setengah bomo ni bukan doktor. Main melawak lagu tu. Tok bomo tu lah maksudnya yang salah pada syarak. Ada pun tok bomo ni berubat orang. Kita pergi kat tok bomo pun baca ayat Quran. Ambil wali 5. Suruh mandi apa semua, tiup Fatihah, baca ayat kursi, itu ada pada zaman salafus salih. Tak salah pun pada syarak. Ni hak kerih musim ni. Ambil kerih musim. Tengok. Keduk biar tengok ni. Kerih boleh musim. Menggunakan jin pusingnya. Jin ada berita apa? Jin yang pusingnya. Kerih tu jin bukan dia pusing. Kalau dia pusing jatuh kan. Jin pusing. Jin pusing. Khapma wa jaga sim. Pung musim. Selalu gedeng. Tapi tengok cek tu ben. Ni cuit. Lah. Tak berapa ni. Tengok kerih musim. Lepas tu cung naik lekat di dera. Tu buat sungguh. Memang mampu 2-3 ratus. Jadi kalau boleh khabar benda gaib, boleh khabar benda yang akan datang. Nampak? Ini semua ni dipanggil bomo yang haram. Kahin dia panggil. Hak ni yang haram. Kalau bomo berobat molek, baca pasal pegang tekuk, baca ayat Quran, tiup gitu. Tak mau tak? Ke panggil benda? Tak mau tak? Itu halal pada syarak. Jadi bukan semua bomo doktor. Doktor bukan menggunakan alat modern. Doktor ni orang yang merawat orang dan mensyorkan ubat-ubatan. Itu panggil doktor pada asalnya. Doktor moden, doktor ni, doktor dulu. Doktor Arab panggil tabib, Melayu panggil tok bomo. Jadi Nabi kata man atakahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin atau kama qala. Siapa yang datang pada kahin tok bomo yang boleh meramal seperti ini, maka dia telah kufur kepada Quran yang turun atas Nabi Muhammad. Kita kena jaga lagu tu. Itu dari segi kita lah, penjagaan daripada individu muslim. Dari segi pemerintah, dia ada hukum dalam kitab-kitab fiqh, iaitu hendaklah dipulihkan bomo ini. Bukan orang, kerajaan ambil kaunseling bomo ni, pulihkan dia supaya buat kerja lain. Sebab kerja ni mudaratkan akidah orang, menjadikan syirik. Jadi ambil bomo-bomo hak pelik-pelik gini, hak jadi syirik lagu ni, suruh dia berhenti daripada kerja-kerja ni. Kalau dia enggan, dipenjarakan. Kita kata penjara tu omong ini. Boleh lajih. Kalau tidak, ada ke orang pergi berobat. Nawalik tu omong berobat sakit tu. Naik dari obat tu omong. Soalan ini daripada petani kampung saya. Apa hukum kita sengaja cari khinzir dan bunuh khinzir itu? Sebab natang tu makan tanaman orang kampung. Kerana tidak puas hati dan ada kalanya suka bunuh binatang tersebut, diserahkan pada orang Cina.
Bolehkah kita menerima pemberian daripada Cina itu dalam bentuk peluru? Minta jelaskan. Dia kata boleh tak bunuh khinzir? Pasal khinzir ni makan tanaman. Jawabnya, khinzir ni kalau dia tolong tanam pun kita sunat tak bunuh. Bukan kata makan tanaman kita. Khinzir ni tukang tulut cedung. Faham tak? Sebab khinzir lah sunat bunuh pada segenap situasi. Tuhan nak beri pahala pada kita. Sunat bunuh. Binatang yang sunat bunuh. Nampak? Kita jumpa dia duduk saja ke tak sunat bunuh. Tapi jangan bunuh menzalimi, dimatikan dia. Iza qataltum fa ahsinul qitlah. Bila kamu dibenarkan membunuh, maka elokkan kelakuan bunuh kamu itu. Kemudian dia kata bila dia tembak binatang tu, dia giwi ke orang kafir, tak boleh. Pasal orang kafir adatnya makan, jadi tak boleh. Dia nak dia tembak diri. Pasal kalau maknanya tembak bukan untuk beri makan, tembak tu dia tananglah bakar khinzir tu. Jadi orang Cina pun beri dia hadiah peluru banyak-banyak. Sebab kebun Cina pun tak masuk juga khinzir ni, bahan sayur. Jadi hak tu harus, tak ada masalah. Yang tak boleh pertukaran peluru tu dengan beri daging khinzir tu ke dia, tak boleh. Bersalahan Allah dengan yang baru, mukhalafatuhu lil hawadith. Sebelum ada yang baru, kenapa dinamakan bersalahan dengan yang baru? Kenapa tidak dikatakan bersalahan dengan yang tiada? Ni hebat ni. Baik. Allah Ta'ala ini baginya sifat-sifat kamalat yang sempurna. Di antaranya yang wajib kita mengetahui, iaitu mukhalafatuhu lil hawadith. Tidak samanya Allah Ta'ala dengan segala yang baru. Orang tak kata tidak sama dengan benda yang tidak ada. Tak sama dengan benda yang tak ada, dia panggil tahsilul hasil. Tak ada hasil. Cakapan itu jadi lara. Hawadith ni maknanya makhluk. Makhluk. Cuma baharu. Baharu ni pada istilah ma lahu awalu li wujudihi, perkara yang ada permulaan bagi wujud tu baharu. Yang sebenarnya baharu-baharu ni makhluk lah. Maknanya Allah tak sama dengan makhluk. Dalam Quran kata laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul basir. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun seperti Allah Ta'ala. Suatu-suatu ni iaitu makhluk. Tak ada. Sama ada makhluk itu akan ada ataupun benda-benda yang telah sedang ada. Tapi tidak ada pun suatu benda yang tidak ada sama dengan Allah Ta'ala. Tak jadi cakap gitu. Allah Ta'ala tak sama dengan benda yang tidak ada. Pelik cakap. Jadi macam bengong cakap. Allah tak sama dengan makhluk. Dia nak ikut tu. Makhluk lah. Allah khaliq. Tak sama. Dari segi asma, dari segi af'al, dari segi zat, dari segi sifat. Tak sama. Jadi betul dia kata, mukhalafatul lil hawadith, Allah tak sama dengan makhluk. Tiga lagi soalan. Saya telah mengeluarkan wang KWSP untuk yuran universiti anak saya. Sejumlah dibahagi terus kepada pihak universiti. Selebihnya pihak universiti telah pulangkan kepada saya untuk yuran sara hidup. Adakah wang yang dipulangkan kepada saya itu yuran sara hidup, bagian makan, sewa rumah untuk dan buku-buku yang saya terima dan simpan dalam akaun saya dikenakan zakat? Dalam surah Al-Kahfi tak kala melihat maknanya ia seolah-olah ada seorang juk-majuk. Tapi dalam kitab Al-Iman diceritakan ramai juk-majuk hingga kering air tasik diminumnya. Tolong jelaskan. Baik. Jadi duit simpanan dia daripada KWSP, dia telah diberi kepada universiti. Universiti itu pulangkan balik kepada dia. Dia kata kena zakat nak jawab. Masa mau ambil KWSP itu keluar zakat. Situ kena keluar zakat. Kita ambil daripada KWSP RM10,000 untuk kegunaan universiti anak kita. RM10,000 itu kita keluar zakat 2.5%. Nampak? Jadi RM250. Pasal RM1,025. RM10,250. Jadi ada baki lagi RM9,750. Nampak? Jadi kita keluar dah zakat tu. Jadi hak dapat tu tak kena zakat dah.
Jadi sini tak kena ni. Masa kita ambil tu dah keluar zakat dah. Sebelum kita kena kegunaan perak untuk anak kita, kita keluar zakat dulu. Pasal kita tersimpan biasanya lebih pada setahun. Cukup haul dah tu. Lepas tu pulang balik tu, dia jadi peling daripada awal tak ni dah. Tak ni mudah keluar zakat. Jadi kalau pulang balik tu, memang kalau tak keluar zakat, kena keluar zakat. Kena keluar zakat dulu. Boleh? Boleh. Kita ambil 10,000 daripada DSP, kita beri anak kita untuk belanja universiti. Zakat dia 250. 250 tu kita ambil duit kita. Duit lain, duit gaji kerja baru ni. Tak ada masalah, tapi harta kita juga. Jangan ambil duit orang pula. Selain dalam surah Al-Kahfi seolah-olah Ju'Ma'juj itu seorang. Tapi adalah kita kata Ju'Ma'juj itu ramai. Jawabnya lama. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Nampak? Sesungguhnya Ju'Ma'juj bukan dua orang. Kalau dua orang, Inna Ya'juj wa Ma'juj yufsidani fil ardh. Kedua ini merosakkan bumi. Tapi dalam ayat Quran kata yufsiduna. Yufsiduna ni fi'il mudhari', tapi ada waw damai jamak menunjukkan mereka semua ni sekaliannya merosakkan bumi. Maknanya ramai. Cuma sebut Ju'Ma'juj ni dua jenis. Patut tentera dia ramai, Ju'Ma'juj juga. Hak jenis lagu tu. Dia dan balai tentera ni. Ni. Adakah boleh sama air anjing dengan sabun tanah liat yang dijual di kedai haiwan? Jawabnya tak boleh. Macam kita jawab sama, tak boleh. Memang jaiz Jabatan Agama Islam Negeri Selangor ada mengeluarkan sijil halal kepada sabun tersebut. Tapi sijil itu bukan untuk buat basuhan anjing. Sijil itu untuk kegunaan oleh orang Islam. Hukumnya harus dibasuh guna tangan, basuh tangan, basuh kaki. Halal situ. Tapi salah faham, dikatakan boleh buat ganti tanah dalam masalah basuh najis mughalladah. Hak tu dah ada keluar sijil. Yang keluar sijilnya iaitulah halal kita guna untuk oleh orang Islam. Sabun tu sabun tanah liat tu. Boleh kita guna buat basuh tangan dan seumpamanya. Tidak merosakkan kulit, tidak dibuat daripada bahan najis. Bukan makna boleh guna untuk guna ganti tanah dalam basuh 7 kali sebab jilatan anjing. Dia lain-lain situ. Betulkah laman web dia ni? www Kifun pula. Blogspot. Kifun Blogspot. Tak tahu, kena tengok mula Kifun Blogspot. Kifun, tak je dengar Kifun. Kifun ada Blogspot. Bolehkah membeli anjing sebagai menjaga rumah yang besar? Rumah banglo 2,000 kaki segi. Allah, besar rumah ni. 2,000 kaki ni. Rumah siapa ni? Lompat hari ni. Kawasan persekitaran penuh dengan Islam. Jawabnya, jikalaulah maknanya memang kerana nak menjaga daripada kecurian, maka boleh hukumnya. Tetapi kena jagalah maknanya orang-orang Islam di sekitar kita. Kalau jenis menyalak buk itu mengganggu orang, maka itu memberi mudarat. Nampak, Islam ni la darar, tidak boleh mudarat pada orang. Jadi kalau tidak memberi mudarat pada orang, kerana kita nak jaga rumah kita dari kecurian, ini memang petuh rumah sangat, maka diharuskan oleh Islam. Boleh, hukumnya harus. Bukan saja-saja kerana comel anjing dan sebagainya, tak boleh. Adakah malaikat rahmat tidak masuk dalam rumah tersebut? Ya, jikalau anjing itu disimpan di dalam rumah. Kalau kita beli anjing kerana jaga rumah, jaga keselamatan rumah, jaga kebun, jaga gudang, jaga stok, jaga kambing, jaga macam-macam yang diharuskan Islam, atau anjing berburu, tak letak dalam rumah, maka tak masuk dalam hadis. Kerana dalam hadis kata innal malaikata la tadkhulu baitan. Malaikat rahmat tak masuk baitan. Baitan asalnya fi baitin, di dalam rumah ada anjing kalbung. Nampak? Fihi kalbung, ada anjing duduk dalam tu. Jadi kalau anjing dah duduk dalam, duduk belakang, takut orang curi masuk, ibu belakang, ibu cek, maka masuk malaikat dalam rumah tu. Dia gitu. Soalan yang terakhir. Banyak lagi. Mula minggu depan. Berapakah yang patut kita keluarkan zakat perniagaan tiang lari?
tiang larit dan barang binaan. Bukan kira tiang larit, kira pusingan perniagaan kita dengan modal. Tak, bukan kira tiang larit, tiang semin, tiang siku, tiang patah pun tak apa. Perniagaan itu dengan tahun. Cukup haul pusingannya. Tak, kenalah 2.5%. 2.5% daripada modal yang ada buat pusingan sekarang dan barang hutang yang akan bayar dalam tahun haul itu. Hutang yang akan bayar dalam tahun yang haul yang lain tak masuk kira tu. Ambil jumlah tu 2.5%, RM1,025 perniagaan kita. Perniagaan kita baru ni 40,000 40,000 kali 2.5%. Tak. Ini saya dengar orang khabar ustaz dulu bermain muzik. Kok mana bolok dia ni? Benar atau tidak? Ada tak buat album? Nak bagi anak munah lah. Jawabnya tidak benar. Sebab kita dari kecil itu duduk pondok tu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi